dan indah lagi sekiranya Lee Chong Wei menang atau mengatasi Lin Dan sebentar lagi. Ini dia keindahan malam di Guangzhou, penuh warna-warni, bermandikan cahaya pada ketika ini. Dan kita mengharapkan akan ada sinaran emas pada malam ini menerusi Datuk Lee Chong Wei. Salam bahagia seperti yang dijanjikan kepada anda, kita bawakan secara langsung di TV2 pertemuan antara Datuk Lee Chong Wei bertemu dengan Lin Dan bagi acara akhir persorangan Sukan Asia edisi ke-16 di Guangzhou, China ini. Hari ini kita berjaya meraih 2 pingat emas, menjadikan kita pada ketika ini berkedudukan 5 pingat emas, dan sebenarnya kita berpeluang untuk menjadikan 6 pingat emas di hari yang ke-9 ini. Dan sudah tentulah pastilah Datuk Lee Chong Wei akan menjadi harapan dan juga sandaran kita untuk meraih emas yang ke-6 untuk hari ini, Dalan. 40 tahun ketika itu Datuk Panch Gunalan menewaskan sekira pemain dari Jepun ketika itu untuk melakar sejarah baru negara. Tetapi kini Datuk Lee Chong Wei datang lagi untuk merealisasikan impian kita bagi mengatasi cabaran pemain Cina Lin Dan yang akan dihadapi sebentar lagi. Kita menanti 40 tahun, tetapi Cina menanti 12 tahun. 12 tahun lampau, Don Jiong ketika itu muncul juara, dan hingga kini mereka belum mendapat apa-apa kejuaraan bagi acara persorangan. Dan malam inilah akan menjadi penentu sama ada Lin Dan mampu menjilatkan Datuk Lee Chong Wei ataupun Malaysia akan pulang dengan pingat emas acara persorangan. Okey, untuk 2 edisi berturut-turut menjadi milik Taufik Hidayat. 2002 di Busan, begitu juga dengan 2006 di Doha, kesemuanya menjadi milik Taufik Hidayat. Tetapi pada kali ini 2 individu ataupun 2 pemain yang belum pernah mengecapi gelaran selaku pemenang pingat emas di Sukan Asia acara perseorangan lelaki akan berentap mencari kemasyhuran itu. Dan kita mengharapkan, kita mendoakan agar Datuk Lee Chong Wei mampu untuk melakarkan sesuatu kepada kita, mampu untuk memberikan kegembiraan kepada kita, kerana pada ketika ini sasaran 9 pingat emas yang ditetapkan nampaknya semakin sukar untuk kita kecapi. Tetapi sekiranya berjaya pada malam ini, ianya mampu untuk menaikkan kembali semangat para pemain dan juga kontijen negara kita di bumi Guangzhou ni, Lan. Dan pastinya 2 pemain yang dilahirkan dalam bulan yang sama, bulan Oktober, cuma dibezakan dengan tahun mereka 82 dan 83. Mereka berusia 28 tahun bagi Lee Chong Wei, 27 tahun bagi Lin Dan. Itu bukan perkiraan kita, kerana saya yakin jika Lee Chong Wei menang malam ini pastinya straight set. Tetapi jika Lin Dan dapat mengatasi Lee Chong Wei, pastinya 3 set, menang dalam melawan. Satu confidence level yang cukup tinggi yang amat saya suka dengan Dahlan ini. Tetapi kita akan berehat seketika bagi meredakan keadaan pertembungan di antara Lee Chong Wei dan juga Lin Dan ini. Jadi anda jangan ke mana-mana, kita kembali selepas ini. Dan ketika ini Datuk Lee Chong Wei sudah pun masuk ke gelanggang. Begitu juga dengan Super Dan yang akan kita superkan malam ini insyaAllah dengan kehebatan yang akan dipamerkan oleh Datuk Lee Chong Wei. Okey, debaran makin terasa. Mungkin elok rasanya kalau kita tinjau seketika. Terus saja kita menyaksikan pertembungan Lin Dan dan juga Datuk Lee Chong Wei ini bersama dengan Haji Abdul Hashim dan juga Rasdi Jumaat. Terima kasih Dahlan dan juga Izwan. Dan kita harapkan Tianhe Gymnasium ini akan menjadi satu gelanggang yang akan membawa lagi satu pingat emas, kerana belum ada pingat emas dari Malaysia dari gelanggang Tianhe. Pertemuan Lin Dan dan juga Lee Chong Wei sudah masuk ke gelanggang bersedia untuk memulakan perlawanan.
Rasti. Ikan bas ketujuh dan terakhir, peluang untuk Malaysia meletakkan nama sebagai pemenang pikat bas bagi acara ini. Kerana di gelanggang dua-dua masih belum lagi. Mata permulaan dipungut oleh Lin Dan. Ini adalah pertemuan seolah-olah pertemuan kali kedua selepas Olimpik Beijing. Cuma yang membezanya sekarang mereka bertemu di Guangzhou dalam pentas benua Asia ataupun Sukan Asia. Daripada rekod pertemuan 21 kali, 5 kali berlangsung di benua ataupun di bumi China ini, kesemuanya dimenangi oleh Lin Dan. Mata penyamaan dipungut oleh Chong Wei. Kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Lin Dan. Rally panjang berkesudahan dengan hantaran keluar oleh Li Chong. Dalam perlawanan yang nampaknya Chong Wei agak confident sedikit ataupun lebih berkeyakinan kalau nak dibandingkan dengan perlawanan-perlawanan yang lalu, dan Lin Dan juga lebih berhati-hati di peringkat permulaan ini. Dan perlu kita ingat dalam kejohanan terbuka Jepun, Lin Dan bermain terikut rentak Li Chong Wei menyebabkan dia tewas untuk kejohanan tersebut. Itu adalah rekod pertemuan terakhir mereka sepanjang 21 perlawanan sebelum ini, tidak terbasuk perlawanan yang ke-22. Inilah yang dikhawatiri oleh Datuk Li Chong Wei sebenarnya, kerana Lin Dan boleh melakukan pukulan secara tiba-tiba sedemikian rupa yang seringkali memerangkap pihak lawan. Satu yang kita harapkan bagi Datuk Li Chong Wei apabila melalui kejohanan-kejohanan besar, dia agak gugup dan sukar untuk menyangi pihak lawan. Kita harap kejohanan ini ataupun perlawanan ini akan berlangsung dengan lebih sempurna lagi. Jaring yang cukup baik. Sementara itu Datuk Li Chong Wei cuba juga untuk bermain di jaring, tetapi perhatikan bagaimana kemahiran Lin Dan sewaktu berada di kawasan atau permainan di depan jaring itu. Online stroke terjadi antara kedua-dua pemain. Kedua-dua pemain sebenarnya permainan di jaring kali ini berpihak kepada Chong Wei. Setakat ini apa yang dilakukan oleh Lin Dan begitu tepat, menjadi hanya seketika ini dia gagal untuk mengalihkan shuttle. Apabila shuttle sudah terkena jaring, sememangnya sukar untuk dikembalikan. Kita harapkan Datuk Li Chong Wei yang kepada kebiasaannya lambat panas, sama juga perlawanan-perlawanan dalam Sukan Asia ini, dia melalui perlawanan 3 game keseluruhannya, kecuali bertemu dengan Pungsat Busana secara straight game berbanding dengan Lin Dan yang melalui keseluruhan perlawanan dengan secara kemenangan berterusan ataupun secara straight games. Dan seandainya Lin Dan mengajak Chong Wei bermain secara rally, pastinya kelebihan kepada pemain tuan rumah itu. Flip tangan yang cukup baik dipamerkan oleh Lin Dan, mencari di sudut baseline gelanggang sebelah kanan Chong Wei. Untuk batal seterusnya 3 batal Lin Dan di depan.
Oh, cantik kali ini. Itulah senjata yang sering digunakan oleh Lee Chong Wei. Sideline smash yang selalunya membawa mata bagi dirinya dan perlu dipergunakan sepenuhnya. Antara kedua-dua pemain memang sudah biasa sangat, sudah mengetahui kelemahan dan kelebihan pihak lawan. Jadi siapa saja yang melakukan kesilapan dalam perlawanan ini akan menerima padah. 3-5. Masih lagi nampak seakan-akan Datuk Lee Chong Wei agak gugup bila bertemu dengan Lin Dan dalam perlawanan ini. Kerana maklumlah 5 kali bertemu di China ini, tapi kesemuanya dimenangi oleh Lin Dan. Oh, cantik kali ini, satu drop yang begitu baik. Gerak badan yang begitu sempurna oleh Datuk Lee Chong Wei. Perhatikan, dia melompat seakan-akan melakukan satu smash ke sebelah kiri, ke sebelah kanan Lin Dan, tetapi shuttle dihalalkan ke sebelah forehand Lin Dan yang bermain dengan tangan kidal itu. Sekali lagi permainan dijaring lebih memihak kepada Lin Dan. Kita perhatikan bagaimana seadanya bola itu mampu dijawab, Lin Dan telah bersedia. 3 mata Lin Dan di depan. Lin Dan juga nampaknya lebih berhati-hati dalam perlawanan ini. Permainannya, aturan permainannya dilakukan yang begitu cermat. Tidak mau tergopoh-gapah melakukan serangan. Dia mencari ruang yang selesa sebelum melakukan hantaran, sama ada placing maupun melakukan serangan yang kuat kepada pihak lawan ataupun kepada Datuk Lee Chong Wei. Apa saja yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei sekarang ini seakan-akan belum menjadi sepenuhnya sebagaimana kita saksikan Datuk Lee Chong Wei sebenarnya berada di gelanggang. Perhatikan, kalau keadaan perlawanan yang selalu dilalui oleh Datuk Lee Chong Wei apabila shuttle demikian rupa mudah dikembalikan untuk memerangkap pihak lawan. Perkara yang menarik minat saya ialah melihat bagaimana footwork Lin Dan. Beliau sekadar melakukan satu setengah langkah saja untuk membalas pukulan balas berbanding Chong Wei. Itulah kelebihan pemain yang dikatakan sebelengkap dari China ini. Berbanding dengan Lee Chong Wei, Lin Dan juga mempunyai reach atau capaian yang begitu lebih jika dibandingkan dengan Lee Chong Wei. Kiri kanan gelanggang yang digunakan oleh Datuk Lee Chong Wei akhirnya membawa hasil. Itulah corak serangan. Kita perhatikan bagaimana peluang yang diperolehi. Biarpun berjaya dibalas, tetapi disitulah Chong Wei bijak membaca arah pergerakan return yang dilakukan oleh Lin Dan dan mengambil kesempatan bola separuh gelanggang untuk batas seterusnya. Panjang masih dapat dipertahankan.
Satu rally yang menarik yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain. Balas bertahan juga balasan yang diberikan dapat dibalas oleh kedua-dua pemain. Berakhir dengan kesilapan, itulah yang saya katakan. Siapa saja yang melakukan kesilapan dalam perlawanan ini akan menerima pada. Satu rally yang cukup menarik saya rasa setakat ini. Kita melihat antara perlawanan terbaik setakat ini. Kelas dunia. Itulah kemahiran kedua-dua pemain yang berupaya untuk melakukan pukulan balas, menyerang di segenap 4 penjuru gelanggang. Apapun masih terlalu awal kerana kedua-dua pemain ini masih lagi cuba untuk melihat form ataupun corak permainan lawan masing-masing, kerana agak berbeza dalam setiap pertandingan akhir. Kita harap Datuk Lee Chong Wei cepat panas. Tidak sebagaimana biasa, dia memang nyelamat panas. Dan perlu mempertahankan, kalau dia berjaya mempertahankan smash yang dilakukan oleh Lin Dan, ataupun chop yang dilakukan oleh Lin Dan, itu bermakna dia akan mencapai kejayaan. Sayang sekali. Begitulah apabila berhati-hati, terlampau penuh berhati-hati, sedikit di garisan tepi terkeluar gelanggang. Itulah kali pertama sebenarnya Lin Dan memberi 2 mata berturut-turut kepada Chong Wei. Satu cover up yang cukup baik, melakukan kesilapan tetapi tidak membenarkan lawan untuk memungut mata demi mata. 11-6, Lin Dan terlebih dahulu memungut mata 11, 5 mata yang ditinggalkan. Itulah dalam game yang pertama ini nampak terlalu genting, terlalu berhati-hati di antara kedua-dua pemain. Maklumlah bagi kedua-dua pemain, sememangnya memburu kejuaraan untuk Sukan Asia ini. Walaupun China berjaya memungut kemenangan demi kemenangan dalam perseorangan Sukan Asia ini, seperti Chow Chen Hua, Han Qian maupun Hao Chi-Chiang juga pernah memungut, begitu juga dengan Dong Chiong. Tetapi Lin Dan belum pernah menjuarai Sukan Asia, walaupun memungut kejohanan berbagai kejuaraan yang dirasai oleh Lin Dan, seperti Olimpik, The Dunia dan juga All England. Tetapi belum sampai ke Sukan Asia. Ini adalah peluang yang terbaik bagi kedua-dua pemain. Siapa yang lebih berhak untuk menerima buat pertama kali sebagai juara Sukan Asia? Dan Lin Dan, Lee Chong Wei pastinya mau menamatkan penantian 40 tahun bagi pemain perseorangan Malaysia. 11-6. Cantik kali ini. Serangan di bahagian backhand Lin Dan. Itulah yang perlu dilakukan oleh Chong Wei untuk bergasak lawannya ini. Sekali-sekala dia melakukan smash, tidak disangka oleh Lin Dan. Dibiarkan oleh Datuk Lee Chong Wei keluar gelanggang ataupun masuk. Lebih masuk saya rasa. Ya, betul-betul di atas garisan. Suatu perkara seandainya Chong Wei mahu menumpaskan Lin Dan, emosi Lin Dan itu harus dilawan terlebih dahulu, diganggu terlebih dahulu, kerana sepanjang kejohanan Lin Dan seandainya dari segi emosi beliau gagal mengawal perasaan marah ataupun apa jua, emosinya pasti akan mengganggu corak permainannya. Itulah Lin Dan. Lee Chong Wei patut mencari jalan untuk Lin Dan cepat marah. Dan apa sekalipun, dari rally yang kita saksikan tadi, Datuk Lee Chong Wei sudah kembali kepada permainan asalnya.
Dia tidak gentar lagi dengan apa saja yang dilakukan oleh Lin Dan. Dia mampu untuk mengembalikan shuttle. (12-7). Keluar kali ini. Satu placing yang sudah begitu baik yang dilakukan oleh Lin Dan sebenarnya, tapi lebih memihak kepada Datuk Lee Chong Wei. Shuttle keluar gelanggang untuk memberikan mata ke-8. 4 mata yang membezakan mereka dalam game yang pertama. Itu salah satu peran psikologi yang biasa digunakan oleh Lin Dan. Cuba meminta let ketika lawan memberikan tumpuan untuk mematahkan momentum pergolatan mata yang sedang dipacu oleh Chong Wei ketika ini. Sama juga digunakan oleh Lee Chong Wei sekarang. Itulah balas berbalas sekarang. Dua pemain yang mempunyai pengalaman yang sama. Cukup menarik. Cantik kali ini. Dalam diam-diam, dalam ketenangan dia melakukan serangan. Itulah yang perlu dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. Situlah serangan di bahagian backhand sekali lagi yang melihatkan return Lin Dan kandas di jaring. Itulah yang harus dilakukan oleh Chong Wei ketika ini. Bahaya sedikit anda. Dia dari panjang. Akhirnya itulah tindakan penyudah dari Lin Dan yang mau mencari kelemahan ataupun untuk memaksa pihak lawan melakukan kesilapan. Dia sememangnya sudah dapat mengagak. Shuttle akan dihantar di depan jaring. Apapun kalau dilihat kesabaran kedua-dua pemain memaksa lawan acap kali untuk melakukan kesilapan-kesilapan, tetapi disitulah kesilapan Chong Wei. Walaupun setakat ini disaksikan perlawanan ini cukup menarik. Walaupun dalam kedua-dua pemain sentiasa berhati-hati pada game yang pertama ini. Kerana kedudukan mata tidak jauh berbeza. 13-9 boleh dikatakan siapa saja boleh mencapai kemenangan dalam game yang pertama ini. Kalau dilihat dari segi pergerakan mata, hanya 2 kali Chong Wei berupaya untuk memungut 2 mata berturut-turut. Sebaliknya Lin Dan 3 kali memperoleh 2 mata berturut dan sekali 3 mata berterusan dalam permainan game pertama ini. Dibiarkan. Miss pun mengangguk, keluar dari sini. Shuttle dalam. Lagi sekali salah agakkan Datuk Lee Chong Wei. Dalam 14-9. Secukup had yang dilakukan oleh Lin Dan. Seolah-olah dia boleh mengangkat shuttle meletak di tempat di atas yang diinginkannya. Ya. Sudah tidak ada arah untuk diberikan oleh Lee Chong Wei. Dia terpaksa menolak ke tepi bagi menyelamatkan keadaan kerana Lin Dan sudah menunggu. Seandainya dia menolak ke depan ke sebelah kiri Lin Dan dan sebelah kanan Lin Dan, pasti dia akan melakukan satu pukulan kuat.
Tujuh mata dibezakan ketika ini. Chong Wei sekarang ini seakan kita lihat tidak berupaya untuk mengimbangi corak permainan Lin Dan. Ada saja helah yang dilakukan untuk memperdaya Chong Wei. Sekali lagi kalau dilihat, pergerakan kaki Lin Dan cukup pantas. Apa sekalipun Datuk Lee Chong Wei perlu bertindak menyekat dari pungutan mata yang 4 mata betul-betul diberikan kali ini, dan 1 mata sudah dapat disekat, tetapi kedudukan agak begitu jarak untuk mengejar kedudukan Lin Dan yang ketinggalan 6 mata sekarang ini. Terlalu cermat bagi kedua-dua pemain melakukan perlawanan ataupun melaksanakan rally itu tadi. Tetapi peluang lebih dipungut oleh Datuk Lee Chong Wei. Dia menggunakan peluang sebaik mungkin, memerhatikan gelanggang di sebelah kanan itu kosong, sedangkan Lin Dan cuba bergerak di sebelah kiri. Sekali lagi kelemahan Lin Dan di bahagian backhandnya diuji oleh Chong Wei untuk mata yang ke-11 petang tadi. Bukan perkara mustahil bagi Datuk Lee Chong Wei untuk mengejar kedudukan ini. Hanya 5 mata lagi untuk menyamakan kedudukan. Dan 5 mata juga untuk Lin Dan mencari mata penamat. Kalau kita lihat, kedua-dua pemain masih lagi belum untuk menukar pace perlawanan. Mereka gemar bermain secara rally, belum lagi berupaya untuk berubah. Cantik. Sayang sekali, rangka permainan yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei sudah begitu baik. Hanya tindakan masuk ke gelanggang tadi, saya rasa. Itulah yang dikatakan happy net shot. Shuttle sudah terkena jaring dan jatuh ke gelanggang lawan. (12-16). Sudah 3 mata betul-betul dipungut oleh Lee Chong Wei. Lagi sekali, sudah 2 kali betul-betul. Tetapi apakah dibenarkan oleh Empire? Entah apa yang dikatakan oleh pengadil. Jadi sememangnya sekarang ini perang psikologi antara kedua-dua pemain untuk mententeramkan keadaan. Sambil Lin Dan cuba dengan helah kebiasaannya, dan Datuk Lee Chong Wei juga ada idea lain untuk memberikan tekanan kepada Lin Dan sekarang. Dia cuba untuk memecahkan penguasaan Chong Wei sekarang. Satu flick yang cukup menarik dari Lin Dan. Itulah keistimewaan bagi pemain utama Cina ini. Dia mempunyai jangkauan yang begitu jauh dan boleh melakukan apa saja dalam keadaan yang tidak disangka. (17-12). Lee Chong Wei tidak seharusnya membiarkan Lin Dan memungut mata dengan memutuskan. Empat tahun lalu, Lin Dan ditewaskan oleh Taufik Hidayat dalam pertandingan akhir dengan permainan Street Games.
satu permainan yang berkualiti tinggi yang kita saksikan sekarang. Berbagai-bagai pukulan, strok yang ditunjukkan oleh kedua-dua pemain. Dan akhirnya Dato' Lee Chong Wei gagal dengan backhand yang tidak kesampaian. Sedikit rendah di jaring. 18-12. Makin lama makin rapat pula Lindan untuk menamatkan perlawanan dalam game yang pertama. Beginilah penonton-penonton yang dikatakan tiket untuk acara badminton ini sudah habis dijual. Seolah-olah China menganggap pertemuan Lindan dengan Dato' Lee Chong Wei ini, kalau Lindan menang bermakna inilah Sukan Asia bagi mereka. Begitulah agaknya. Keluar gelanggang 19. Sebagaimana kata Rasli tadi, Lindan sentiasa berada di pusat gelanggang. Dia tidak mau meninggalkan pusat gelanggang. Ketinggian yang ada pada dirinya digunakan dengan sepenuh mungkin. Satu flick yang begitu cantik, tetapi lagi sekali tidak kesampaian bagi Dato' Lee Chong Wei. Apa yang dikata dalam satu perlawanan ataupun dalam satu permainan yang begitu cantik yang ditunjukkan, tetapi hanya sedikit serong di tepi gelanggang. Mata penamat untuk Lindan dalam game yang pertama. Oh, cantik kali. Setelah menyerahkan 4 mata berturut-turut. Akhirnya dapat disekat oleh Dato' Lee Chong Wei. Tapi perhatikan pula dengan 7 set point, game point dimiliki Lindan ketika ini. Rata-rata kesilapan sendiri yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei, menamatkan game yang pertama dengan 21-13. Walau apapun permainan tadi cukup menarik, walaupun permainan boleh pada satu ketika kita nampak seakan-akan seimbang, tetapi nampaknya Lindan memberi ruang ataupun menggunakan kebolehannya untuk memperangkap Lee Chong Wei untuk menamatkan game yang pertama dengan 21-13. Kita berehat seketika dan selepas itu kita jumpa lagi untuk menyaksikan siaran secara langsung. Kembali semula ke gelanggang untuk secara langsung kita saksikan perlawanan Dato' Lee Chong Wei dan juga Lindan dalam game yang kedua setelah game pertama Dato' Lee Chong Wei tewas dengan 13-12. Sekarang ini memungut mata pertama. Kita harapkan laluan ke peringkat akhir ini secara 3 game akan dapat dilaksanakan oleh Dato' Lee Chong Wei mencari kemenangan dalam perlawanan ini. Tak tangkas dia melakukan tindakan. Sememangnya itu yang diharapkan oleh Dato' Lee Chong Wei. Kali ini tindakan yang dilakukan oleh Lindan lebih pantas, membalas tindakan apa yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei yang cuba untuk membuat satu lob ke belakang. Saya rasa dia tidak mau mengetuk terus, tetapi kesempatan itu digunakan oleh Lindan. Dalam kali ini 3-1. Dia sudah mula menunjukkan kekarangan. Kita harapkan begitu.
Kesilapan cuba menghalakan shuttle itu ke kiri dan ke kanan setiap penjuru, tetapi kesilapan kali kedua. Di sinilah agak sedikit keluar, biarpun hajatnya cukup baik untuk memaksa Lindan berlari ke kiri dan ke kanan. Perhatikan Chong Wei mula berubah pace permainan, cuba bermain secara pantas, tidak sebagaimana di game yang pertama. Dia perlu bertindak segera kerana perlu menang dalam game ini. Tidak ada jalan lain bagi Dato' Lee Chong Wei. Kemenangan saja yang perlu dicari bagi membawa mengheret game yang ketiga. 4-2. Kesilapan Chong Wei memberikan batu seterusnya untuk Lindan. Beliau sekali lagi cuba untuk bermain di jaring. Wah, keluar sekali lagi. Tindakan tiba-tiba yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei sememangnya satu keputusan yang begitu baik yang dilakukannya, hanya tidak menepati sasaran. Lindan juga nampaknya sudah mula marah sikit. Lima-empat. Lee Chong Wei cuba untuk mengubah rentak permainan sekarang ini berbanding dalam game yang pertama. Inilah perlu dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei, memaksa Lindan untuk membuat kesilapan demi kesilapan. Pukulan overhead yang menyukarkan Lindan terpaksa mendongak, tetapi di situlah dia gagal untuk mengawal keseimbangannya dengan pukulan yang agak kuat. Satu lagi kelemahan yang ada pada Lindan harus digunakan oleh Chong Wei. Sekali lagi permainan stroke berlaku, berakhir dengan Lee Chong Wei membuat keputusan untuk menghantar ke jaring. Bermain secara rally, tetapi di penghujungnya permainan jaring berpihak kepada Chong Wei. Ayo Chong Wei, 3 mata di depan ketika ini. Harus terus menggunakan momentum sediada untuk terus memberikan tekanan kepada Lindan. Hanya kemenangan di game kedua ini mampu untuk sekurang-kurangnya merubah atau mencorak kembali kilauan pegat. Setakat ini belum ada pingat emas dari gelanggang Tianhe Gymnasium ini. Kita harap inilah satu-satu harapan, apakah mampu Dato' Lee Chong Wei mengatasi Lindan, tetapi dia sudah tewas dalam game yang pertama. Terpaksa memerah keringat dalam game yang kedua, secara keseluruhannya, secara total untuk mencari kemenangan. Keluar pukulan ke baseline Lindan untuk mata ke-8. Perhatikan satu keputusan bijak Chong Wei, membiarkan saja pukulan
ke baseline itu. 8-4. Kekuatan Lindan, satu jumping smash yang cukup kencang menyilang di sebelah kanan gelanggang Chong Wei. Itu salah satu senjata bagi Lindan yang belum lagi digunakan sebelum ini, tetapi di game kedua ini barulah Lindan mempertontonkan kemahirannya itu. 5-8. Masuk. Baiklah, mungkin sekarang ini emosi ataupun psikologi Lindan sedikit terganggu. Chong Wei harus menggunakan tekanan sekarang ini untuk memaksa lawan melakukan kesilapan demi kesilapan. Lagi satu helah yang digunakan oleh Datuk Lee Chong Wei kali ini menjadi dengan permainan jaring yang memihak padanya. Walaupun Lindan menunggu di belakang tadi mengharapkan satu hantaran lob, tetapi Datuk Lee Chong Wei sekali lagi dapat memerhatikan pergerakan Lindan. 9-5. Satu pukulan drop yang tidak begitu kencang, tetapi sudah memadai bagi Lindan untuk mengungut mata kenang. Di gambar seperti tadi, changing yang ditundukkan oleh Datuk Lee Chong Wei di peringkat separuh akhir. Sekali lagi sekadar memerhatikan apakah mampu untuk rakannya ini menamatkan kebaraan Chong Wei khususnya di perlawanan akhir ini. Sekali lagi pengagakan yang tidak begitu baik dari Lindan. Jarang-jarang sebenarnya Lindan melakukan kesilapan seperti itu, tetapi kali ini dalam perlawanan game kedua ini sudah 2 kali beliau teragak-agak. Tetapi yang lebih penting, pukulan Chong Wei tepat ke baseline. Itulah yang kita harapkan, pukulan-pukulan yang menepati sasaran akan membawa keuntungan kepada Lee Chong Wei. Saya rasa dia merasai sedikit kepenatan dalam perlawanan ini kerana dia bersungguh-sungguh menggunakan memeras penuh tenaga bagi mencari kemenangan sekurang-kurangnya dalam game yang kedua ini, bagi mengheret permainan dalam game yang ketiga. Apa sekalipun dapat kita saksikan, kedua-dua pemain tidak mahu melakukan smash secara membabi buta, kerana smash-smash yang dilakukan berjaya dikembalikan dengan begitu baik oleh pihak lawan. Memangnya kedua-dua personaliti badminton ini berupaya untuk membalas setiap smash yang dilakukan oleh lawan. Kerana itulah mereka lebih memilih untuk bermain secara rally dan jarang-jarang menggunakan. Dalam katakan tentang smash itu, satu kesilapan Chong Wei memudahkan Lindan. Kita perhatikan bagaimana bijaknya beliau menjangka arah bulu tangkis yang cuba dibalas oleh Chong Wei. Baik mengagakkan Chong Wei untuk memungut mata ke-12. Kesempatan ini perlu diambil oleh Datuk Lee Chong Wei kerana sekarang ini permainan yang ditunjukkan oleh Lindan tidak begitu stabil. Peluang Chong Wei mengasak di sebelah kiri gelanggang Lindan. Kita perhatikan flick yang cukup baik, return tanggung memudahkan Chong Wei untuk menghalakan shuttle itu di kanan gelanggang Lindan. 13-7. Semakin jauh Chong Wei meninggalkan Lindan. Tidak seperti mana
di game yang pertama. Agak-agak pula Datuk Lee Chong Wei sama ada mau melepaskan shuttle atau membuat pukulan. Tetapi saya rasa tadi dalam keadaan sebegini Datuk Lee Chong Wei patut menekan lebih banyak lagi terhadap Lindan yang banyak melakukan kesalahan. Meleleh kata orang jatuh ke sebelah Datuk Lee Chong Wei. Apapun kita perhatikan bagaimana serangan Lindan di bahagian backhand Chong Wei seperti tadi. 9-13. Serangan permainan untuk Lindan dan digunakan. Sudah 2 kali keadaannya hampir serupa yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei dapat dibalas oleh Lindan dan tindakan susulannya sememangnya membawa pada. Empat mata membezakan mereka sekarang ataupun 3 mata sekarang. Di situlah kelebihan Lindan kita perhatikan. Jarang-jarang digunakan. Tetapi dipergunakan pada masa dan ketika yang tepat. Yang membiarkan Chong Wei gagal untuk melakukan pukulan balas. 4 mata sekarang ini berterusan diperoleh oleh Lindan. Satu ketika dia berada dalam keadaan selesa dan sekarang ini mula merapatkan jurang oleh Lindan. Secara peribadi saya melihat mungkin Lindan belum lagi mempertingkatkan gaya permainannya. Lindan tidak bersetuju apabila Datuk Lee Chong Wei meminta shuttle itu. Satu lagi rally panjang. Satu Bukan kesilapan. sahaja kita yang gelisah menanti, penonton juga gelisah. Akhirnya Chong Wei melakukan pengagakan yang jauh dari apa yang berlaku di atas gelanggang. Dia mengharapkan shuttle keluar, tapi terlampau jauh dalam gelanggang. Perhatikan semakin gemuruh stadion badminton ini. Kembali Lindan cuba untuk merapatkan jurang mata. 1 mata di belakang sekarang ini. Suatu ketika 5 mata di depan. Tetapi sekarang ini 12-13. Lindan bukan servis. Satu ruang yang sempurna digunakan oleh Lee Chong Wei. Apabila memperhatikan Lindan sudah menerpa ke depan, dia membuat tindakan dengan begitu pantas. 5 servis terikat di angka 13 barulah mampu digerakkan. Kita mengharapkan Chong Wei berupaya untuk meneruskan corak permainannya di awal set atau game yang kedua ini. Menekan Lindan untuk melakukan kesilapan. Tapi yang nyata, mereka masih lagi berhati-hati, begitu cermat melakukan pukulan demi pukulan. Kerana lawan bukan calon-calon lawan.
Jelas Keluar keluar. gelanggang untuk mata ke-15 Datuk Lee Chong Wei. Dalam usaha untuk mencari kemenangan dalam game yang kedua setelah tunduk game yang pertama dengan 13-21. Satu lagi corak permainan yang agak berhati-hati dari Lindan memakan diri. Ruang yang perlu digunakan oleh Datuk Lee Chong Wei sekarang ini. Kesilapan demi kesilapan, kesalahan demi kesalahan dilakukan oleh Lindan. Dia perlu lebih banyak menekan. Jelas overhead smash yang dilakukan oleh Lindan. Menyilang sebenarnya di sebelah kiri gelanggang Chong Wei, tetapi sedikit keluar. Kita perhatikan bagaimana return dari Chong Wei ke baseline, tetapi smash yang dilakukan Lindan pula terkeluar. Kembali 5 mata Chong Wei di depan. Sudah 4 mata berturut-turut. Miss Boon memikirkan sesuatu sekarang ini. Satu lagi serangan Lindan ke arah backhand Chong Wei. Dan ketika cuba bermain di jaring, perhatikan bagaimana return tanggung di depan jaring. Mudah dimatikan oleh Lindan. Sebenarnya Lindan sudah bersedia. Sama ada permainan jaring atau hantaran lob. Dia sudah bersedia tadi. Lagi 3 mata untuk Datuk Lee Chong Wei mencari kemenangan dalam game yang kedua. Ternyata kegelisahan di air muka jurulatih Lee Chong Wei ini. Bagaimana jelas keluar. Lindan sekarang semakin tertekan. Kita berharapkan tekanan akan diberikan selepas ini oleh Chong Wei. Unforced error. Mata ke-19. Pantas nampaknya ada Lindan apabila bola bermain ataupun shuttle di depan jaring, dia mampu untuk menerpa dengan begitu rupa. Walaupun dia berada dalam keadaan yang sedikit jauh tadi, tapi langkahnya yang begitu luas dan kepantasan yang ada pada dirinya, dia dapat melakukan pukulan itu. Pantas juga Lindan memperbaiki kesilapannya. Kerana seandainya kesilapan demi kesilapan, pasti dia memberikan ruang yang lebih kepada lawan untuk menjarakkan diri. Keluar. Jelas keluar. Pukulan ke baseline dari Lindan. Untuk mata penamat menghidupkan kembali peluang di perlawanan game yang ketiga nanti. Begitulah mata penamat sekarang dipungut oleh Datuk Lee Chong Wei. Hasil kesilapannya dilakukan oleh Lindan sendiri. Chong Wei mau perlawanan cepat ditamatkan, akhirnya memakan diri. Dapat diselamatkan satu mata oleh Lindan. Apapun Dia Chong Wei perlu memiliki. berhati-hati walaupun dalam keadaan 6 servis yang dipungut sekarang ini. 6 servis untuk mata penamat. Tapi masih belum. Peluang Chong Wei digunakan sepenuhnya menamatkan saingan di game kedua ini dengan 21-15. Kita perhatikan bagaimana bijak beliau memaksa Lindan melakukan pukulan yang agak tanggung sebelum melakukan pukulan kilas di sebelah kiri gelanggang Lindan. Hampir sama waktu yang dipungut oleh Datuk Lee Chong Wei, 28 minit juga dalam game yang kedua. Kita berehat seketika untuk menenangkan keadaan untuk menyaksikan perlawanan penentuan game yang ketiga. Kita kembali semula untuk menyaksikan siapakah yang berhak untuk menerima emas dan siapa pula yang terpaksa berpuas hati dengan pingat perak untuk persorangan lelaki Becton Sukanasya.
Lindan memungut mata pertama. Pukulan drive dari Chong Wei sebentar tadi memberikan mata kedua berturut. Kesilapan pertama dijaring. Kesilapan kedua, mata kedua ini ialah pukulannya agak kuat sedikit di gelanggang sebelah kiri Lindan. Dato' Lee Chong Wei perlu berhati-hati dalam pelanan yang ketiga. Lindan pastinya secara total akan bermain dalam game ini. Perhatikan corak permainan pantas Lindan sekarang ini, mengubah corak permainan. Kalau diperhatikan di game pertama dan kedua, dia bermain agak bersahaja, tetapi kali ini menggunakan segala kelebihan dan kemahiran yang ada. Kita mengharapkan Chong Wei mampu untuk menyekat 3 mata berturut-turut yang diperoleh oleh Lindan. Sayang sekali matlamat yang dirangka oleh Dato' Lee Chong Wei tidak kesampaian, walaupun hasratnya sudah begitu baik, cuma tidak kesampaian, sedikit tersasar. Smash cross yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei itu sememangnya tajam, sememangnya sukar untuk dikembalikan oleh mana-mana pemain. Beliau cuba mengasak di bahagian backhand Lindan ketika ini, tetapi kesilapannya itulah yang cuba digunakan oleh Chong Wei, menyerang di bahagian backhand Lindan, tetapi 4 mata berturut-turut diperolehi oleh pemain nombor 1 Cina itu. Kini giliran Lindan pula melakukan kesilapan pertama dengan pukulan jabnya seperti tadi, sangkut di jaring. Kemungkinan mata pertama ini akan membawa mata yang memberikan semangat yang tinggi kepada Dato' Lee Chong Wei. Baiklah, ruyung telah pun dipecahkan. Ayuh Chong Wei, inilah peluang kemasan untuk beliau membuktikan bahawa Lindan tidak kebal di bumi Cina. Sayang sekali drop yang dilakukan oleh Lee Chong Wei tidak menjadi. Tetapi dalam rally itu tadi, perhatikan kesungguhan ataupun kebolehan Lindan itu sememangnya sukar untuk diatasi. Apa saja yang dilakukan oleh Dato' Lee Chong Wei dapat dikembalikan. Apa yang jelas, kedua-dua pemain bersabar melakukan pukulan-pukulan ataupun mencorakkan variasi pukulan mereka. Tetapi mungkin sedikit Chong Wei seperti tadi mahu menamatkan rally panjang itu memakan diri. 5-1 Lindan di depan sekarang dalam game yang ketiga. Perlu disekat kedudukan ini oleh Dato' Lee Chong Wei. Game pertama Lindan poli mata pertama. Game tersebut dimenangi oleh Lindan. Dan game kedua Chong Wei pula memperolehi mata pertama. Dan game kedua juga Chong Wei memenangi permainan itu. Kita mengharapkan mata pertama Lindan seperti tadi bukanlah menunjukkan mungkin set ini berpihak pada Lindan.
kesungguhan nampaknya Lindan walaupun kemana saja dihantar oleh Datuk. Masih dalam permainan. Ini dapat dihantar. Satu perlawanan cukup menarik yang dipamerkan oleh kedua-dua pemain, tetapi kesilapan Chong Wei. Itulah kehebatan bagi kedua-dua pemain sebenarnya. Hanya sedikit kesilapan. Datuk Loh Chong Wei sudah memandang Lindan berada di satu, tetapi tidak ada arah untuk dihantarkan satu. Perhatikan pukulan yang terakhir di depan jaring itu. Di sini dia tidak ada tempat lagi untuk dihantarkan keadaan shuttle yang sudah terkena jaring. Perhatikan kesungguhan Lindan dalam perlawanan ini. Dia berpuas hati dengan kemenangan itu tadi. Kemenangan rally itu tadi. (6-1). Dia terus melebarkan pungutan mata dalam game yang ketiga sambil Datuk Lee Chong Wei perlu mencari helah dan gunakanlah apa saja yang ada, kebolehan yang ada sekarang ini untuk menyaingi kehebatan jago dari China ini. Sememangnya bertemu dengan Lindan, bertemu dengan Chong Wei, Lindan memang dianggap sebagai musuh ketat. Kesilapan seterusnya dilakukan sekali lagi oleh Chong Wei. Apabila pukulan drive dia tidak lepas setelah diasak di kawasan baseline oleh Lindan. Itulah yang dikhawatiri di atas pemikiran Datuk Lee Chong Wei, tekanan kepada dirinya kerana harapan untuk mencari kemenangan oleh kesemua orang, dan mungkinlah itu menjadi salah satu penyebab maka kesilapan demi kesilapan yang dilakukan. tidak sebagaimana di game kedua. Lindan mengikut corak permainan Chong Wei, tetapi kali ini perhatikan bagaimana Lindan pula memacu game penentuan ini. Perhatikan bagaimana corak permainannya. Satu pukulan kencang yang memerangkap sama sekali Chong Wei untuk melakukan pukulan balas. Perhatikan tujuh mata sekarang ini Lindan di depan. Sideline yang memihak kepada Lindan, yang cuba ditinggalkan oleh Lee Chong Wei. Diperhatikan Lindan berundur ke Lee Chong Wei berundur ke belakang sedikit. Dia menggunakan kesempatan itu untuk melakukan pukulan di sisi jaring ataupun di sisi garisan bagi mendapatkan ataupun bagi menewaskan langkah Chong Wei. Dia berjaya dengan tindakan yang dilakukan. Apapun strategi China memaksa Chong Wei bermain dalam 3 game di peringkat separuh akhir. Kali ini pastinya kelebihan sebenarnya kepada Lindan. Apa saja Lee Chong Wei sekarang meminta kebenaran pengadil, mungkin menghadapi kecederaan ataupun apakah sakit belakangnya masih lagi belum pulih sepenuhnya. Oh, tangannya, jarinya mungkin sewaktu dive tadi dia terkena. Tetapi ini mungkin bagi Chong Wei untuk kembali menamatkan momentum pungutan mata Lindan. Kita perhatikan 4 mata berturut sebelum Chong Wei berupaya untuk mempulih mata pertama, dan selepas itu 4 mata berturut juga diberikan oleh Datuk Lee Chong Wei ini. Harus disekat senario seperti ini.
Lee Chong Wei juga cuba untuk mencari ketenangan sekarang dalam satu kedudukan yang begitu jaraknya begitu jauh. 7 mata dalam permainan sememangnya. Sukar dalam permainan badminton sekarang ini, tetapi bukan mustahil untuk mengejar bagi menyamakan kedudukan. Perhatikan juga Helah Lindan. 8-1. Lagi permainan jaring lebih memihak kepada Lindan. Sudah 5 mata berturut-turut. Rasanya Datuk Lee Chong Wei tidak serik-serik. Jika Lindan sudah berada di depan jaring, dia masih mahu berhantar di depan jaring. Kita berharapkan sebelum kedua pemain ini berhenti rehat di angka 11, Chong Wei perlu menggerakkan angka 1 itu agak lama. Dan sekali lagi bagaimana Lindan menggunakan kemahiran. Tekanan sekarang ini di bahu Chong Wei agak berat untuk kembali bangkit. 9 mata beliau ditinggalkan. Sekali-sekala melihatkan keadaan yang ditunjukkan, tingkah laku yang ditunjukkan oleh Datuk Lee Chong Wei tadi, seakan-akan dia sudah tidak bermain. Beberapa kali dia meminta Lindan menukar shuttle, tetapi Lindan tidak bersetuju. Ini juga menjadi satu tekanan sebenarnya. Lindan sentiasa mengadu kepada pengadil. Perhatikan satu permainan yang menarik, tetapi tindakan penyerang yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei memberikan mata ke-11 kepada Lindan setelah memberikan 6 mata, 7 mata berturut-turut dalam pertukaran servis itu tadi. 11-1. Jarang-jarang Datuk Lee Chong Wei ketinggalan sedemikian rupa. Perhatikan, dia bersungguh untuk mempertahankan kedudukan. Tetapi apakah daya dalam permainan yang begitu tinggi mutunya ini? Sememangnya apa saja boleh berlaku. Perhatikan kesungguhan Lindan. Sebelum beliau melakukan pukulan, sempat menulis sebentar, melihat kedudukan lawan di seberang sana. Kita harapkan pertukaran gelanggang ini akan menukar rentak permainan kepada Datuk Lee Chong Wei dan menukar semangat Datuk Lee Chong Wei, menukar permainan dan kebolehan Datuk Lee Chong Wei. Itulah yang kita harapkan. Tapi sejauh mana kita nantikan. 11-1. Satu peluang yang digunakan sepenuhnya oleh Lee Chong Wei. Satu sideline smash. Kita perhatikan bagaimana beliau sempat melihat terlebih dahulu sebelum mengetuk shuttle itu betul-betul di atas garisan. Barulah angka 1 berupaya digerakkan, tetapi agak sukar sebenarnya untuk melakukan kebangkitan. Menerusi format setiap servis adalah mata. Keluar gelanggang, sayang sekali. Dalam satu kedudukan yang sudah begitu selesa, peluang bagi Datuk Lee Chong Wei untuk mendapatkan mata, tetapi pukulannya sudah melayang keluar gelanggang.
tidak digunakan. Sebaliknya Lindan menggunakan peluang yang ada. Seharusnya Chong Wei berupaya untuk mematikan shuttle sebentar tadi. Kita perhatikan bagaimana di sinilah sepatutnya digunakan, tetapi sebaliknya Chong Wei melakukan pukulan lob ke belakang, tetapi Lindan lebih bersedia. Sebenarnya ruang untuk mematikan shuttle itu tadi memihak kepada Datuk Lee Chong Wei, tetapi dia cuba untuk bermain secara selamat, untuk bermain secara rally tadi. Tapi saya kira mungkin Chong Wei Datuk Misbah menyedari juga nampaknya sudah berada dalam keadaan kegelisahan dan mengarahkan Datuk Lee Chong Wei melakukan suatu tindakan yang baik kali. Itulah peluang yang dinantikan oleh Lindan. Dia menanti peluang yang baik. Dia melakukan satu pancung atau chop yang gagal dikembalikan sama sekali. Terpaksalah Datuk Lee Chong Wei mematikan shuttle yang jatuh ke gelanggangnya untuk mata ke-14 dalam game yang ketiga. 3-4 pukulan Chong Wei ke kawasan baseline, tetapi kali kelima itu Lindan melihatkan bahawa itu peluang saja untuk melakukan pukulan pancung untuk batas terus je 14-12. Suatu yang agak mustahil bagi Chong Wei untuk bangkit, tetapi sementara itu kesilapan Lindan. Service over 3-14. Sebenarnya bukanlah satu yang mustahil untuk dikejar oleh Datuk Lee Chong Wei. Jurulatihnya sendiri pernah meninggalkan Lim Swee King dengan 14-3. Akhirnya kalah dalam perlawanan yang berlangsung di Stadium Negara satu ketika dulu. Mungkin kita harapkan Datuk Lee Chong Wei mampu untuk menyaingi Lindan walaupun sedang mendahului dengan jarak begitu jauh. Pemikiran positif ketika ini, hanya itulah yang mampu untuk membantu Chong Wei kembali bangkit. Agak sukar tetapi tidak mustahil. Ya. Thank you. Beginilah keadaannya pertemuan antara kedua-dua pemain sebagaimana berlangsung dalam All England pada tahun 2009 apabila Chong Wei ditewaskan oleh Lindan untuk muncul juara, tetapi kejuaraan berikutnya Chong Wei pula menewaskan Lindan. Edisi yang ke-100 Chong Wei mendudukkan pemain Jepun Kenichi Tago di perlawanan akhir, tidak berupaya untuk bertemu Lindan. Itulah barulah Chong Wei berupaya untuk menunjukkan permainan yang sebenar. Peluang digunakan, kita perhatikan di situlah peluang dan dipergunakan oleh Chong Wei sepenuhnya. Sekali lagi sideline smash di bahagian backhand gagal dijangkau oleh Lindan. Oleh Lindan, dia sudah dapat mengagak. Backhand return yang dilakukan oleh Chong Wei itu tidak sampai ke mana, dan dia menunggu dengan tenang. Satu backhand yang tajam, tidak begitu deras, tetapi sudah memadai untuk mendapatkan mata kepada Lindan. 15-4. Bagaimana lonjakan yang begitu tinggi. Sekali lagi kelebihan Lindan sebenarnya dengan hantaran sebuah itu.
Lindan semakin berkeyakinan, sementara itu Chong Wei sekarang ini serba tidak menjadi. Saya merasakan Datuk Lee Chong Wei lebih banyak tertekan dalam perlawanan ini. Wah, masuk. Kesilapan Lindan menjangkakan. Perhatikan bagaimana hantaran sekali lagi ke kawasan backhand yang gagal dijangka dengan sempurna oleh Lindan. Tetapi sebenarnya Lindan jauh berada di depan, 11 mata mendahului lawannya itu. Lagi satu mata dapat dipungut oleh Datuk Lee Chong Wei. Kalau saya katakan Datuk Lee Chong Wei bermain dalam keadaan tertekan, ditambah lagi dengan lawannya yang begitu handal itu, sememangnya agak sukar bagi dirinya, tetapi bukan mustahil untuk mencari kemenangan. Cuma sekarang yang perlu ada pada pemikiran Datuk Lee Chong Wei ialah berpikiran positif dan semangat yang tinggi. Itu saja. Bagaimana? Dibiarkan oleh keluar mujur. Kita perhatikan bagaimana jangkaan yang cukup baik dari Chong Wei. Pengagakan yang cukup sempurna kali ini, sedikit terkeluar di garisan belakang. Tetapi kalau diperhatikan, seakan-akan Datuk Lee Chong Wei ingin mengambil shot itu di sasaran akhir. Teragak-agak seperti tadi. Lagi mata dapat ditambah. Sedikit demi sedikit. Jadi kekuatan mental sekarang perlu ada pada Datuk Lee Chong Wei. 8-16. Yang begitu handal nampaknya bagi Lindan. Buatlah sebagaimanapun di depan jaring, sememangnya memihak kepada Lindan. Bagaimana Lindan sekadar melakukan sentuhan yang cukup perlahan. Pukulan drop di depan jaring. Tidak memihak kepada Chong Wei. Begitu kokoh nampaknya Lindan apabila diasak. Dia masih tidak berganjak ataupun tidak takut dengan asakannya lakukan. Hanya kesilapan sendiri yang dilakukan sekarang memihak kepada Datuk Lee Chong Wei. 9-17. Sekali lagi Chong Wei mengasak di penjuru sebelah kanan Lindan di kawasan backhand. Datuk Lee Chong Wei sekarang cuba untuk mencari helah. Meminta gelanggangnya dikeringkan ataupun dikesan. Dalam satu keadaan yang cukup genting bagi Datuk Lee Chong Wei untuk mencari kemenangan setelah ditinggalkan oleh
Lindan dengan 17-9. Dia dalam keadaan yang tidak sedikit pun memberi ruang kepada, seboleh-bolehnya tidak memberi ruang kepada Lindan dan tidak mencari mata secara berterusan. Sekali lagi, satu lagi permainan jaring yang begitu cantik. Kali ini nasib sebenarnya memihak kepada Lindan. Kita perhatikan bagaimana net play cukup baik. Shuttle itu bergolek dan jatuh ke gelanggang Datuk Lee Chong Wei. Dan dalam sudut superway itu agak sukar untuk dibalas. Tiga mata untuk pingat emas bagi Lindan. Kita mengharapkan itu tidak menjadi kenyataan untuk Datuk Lee Chong Wei. Dan itulah yang akan direalisasikannya. Bagaimana serangan pantas dilakukan. Nampak Datuk Lee Chong Wei sekarang sudah keletihan. Peluang ini digunakan oleh Lindan. Lambat bertindak. Secara agresif nampaknya Datuk Lee Chong Wei menggunakan smash squatnya. Jarang Lindan memberikan pukulan balas seperti itu. Tetapi kali ini dipukulkan sepenuhnya oleh Chong Wei. Karena sebelum ini Chong Wei banyak bermain secara selamat, tetapi merasakan mungkin itu bukan jalan sebenar. Apa saja yang dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei sekarang tidak menjadi. Mata penamat, mata emas untuk Lindan dalam perlawanan akhir persorangan laki Sukan Asia. Satu-satunya kejuaraan yang belum pernah dimenangi oleh Lindan dalam koleksi kejuaraannya. Itulah batang Dia menamatkan perlawanan dengan 21-10. Dia berpuas hati dan gembira sekali dengan kedudukan ini. Kerana ini ialah yang dicari oleh Lindan setelah memenangi, setelah menjadi juara Olimpik, juara dunia, juara All England dan beberapa kali mewakili China dalam Thomas Cup. Dan sekarang juara Sukan Asia yang cuba dicari 4 tahun lalu tetapi diketepikan oleh Taufik Hidayat. Dan sekarang dia mengalahkan Datuk Lee Chong Wei dalam usaha Datuk Lee Chong Wei memadamkan rekod 40 tahun. Tetapi tidak menjadi nampak. Situasi superway itu dilakukan oleh Lindan ketika menghadapi lawannya. Apapun sebenarnya di permulaan saya melihat Lindan tidak begitu yakin mampu untuk menumpaskan Datuk Lee Chong Wei, tetapi beliau bermain dengan penuh sabar. Inilah aksi yang sering kali ditunjukkan oleh Lindan, tetapi kali ini dia benar-benar gembira. Tetapi apa sekalipun, satu-satunya pemain yang berjaya membawa permainan 3 game kepada Lindan ialah Datuk Lee Chong Wei. Sebelum ini perlawanan dilalui oleh Datuk Lindan kesemuanya dengan permainan stretch game. Jadi walaupun Datuk Lee Chong Wei kalah dalam usahanya untuk mendapatkan pingat emas, seharusnya tahniah kepada Datuk Lee Chong Wei yang memberikan cabaran untuk membawa permainan dalam permainan 3 game sebelum Lindan memenangi ataupun menjuarai bahagian perseorangan lelaki ini. 22 pertemuan, 15 kepada Lindan. Dan masih lagi 7 untuk Datuk Lee Chong Wei. Dan 6 pertemuan ketika ini di Tanah Besar China, ke-6-nya dimenangi oleh Lindan. Pada saya, siapa saja pemain badminton masa kini bertemu Lindan dalam keadaan Lindan memuncak, dia tidak memang sukar untuk menewaskan Lindan.
terlalu handal bagi mana-mana pemain untuk bertemu dengan Lindan. Kerana dia tahniah mempunyai juga kelebihan tersendiri, keistimewaan tersendiri buat masa kini. Tahniah juga untuk Chong Wei kerana berjaya memberikan tekanan kepada Lindan. Biarpun gagal untuk menangi piala emas untuk negara, tetapi berjaya memaksa Lindan bertarung sebanyak 3 game sebelum memberikan pingat emas itu kepada Lindan. Beginilah keputusan muktamad. Lindan menang 21-13, 15-21 dan 21-10. Dan dengan keputusan itu kita berehat seketika. InsyaAllah kita kembali semula. Itulah yang sekadar dilakukan ataupun mampu dilakukan oleh Lee Chong Wei. Dan seperti mana yang saya katakan, kalau Chong Wei ingin menang, dia harus habis ataupun menamatkan hanya dengan 2 set saja. Tetapi jika masuk ke set yang ketiga, pastinya memberi kelebihan kepada Lindan. Colonel Lindan telah pun melengkapkan kerjanya selaku pemain badminton dunia ke semua kejuaraan. Telah beliau kecapi baik Olimpik, Sukan Asia dan apa lagi, sebut saja kejuaraan-kejuaraan utama dunia, kesemuanya pernah dimenangi oleh Lindan pada ketika ini. Tetapi Dalan, bagi saya tiada apa salahnya permainan Chong Wei hari ini. Sememangnya Lindan begitu super. Hari ini betul dengan namanya Super Dan. Dan kalau kita lihat, sememangnya kalau Chong Wei agak lebih agresif dalam pertemuan ini, mungkin akan memberi keputusan yang berbeza. Dan nampaknya terlalu sayang Chong Wei kepada smash yang sering dilakukan. Kita perhatikan menepuk-nepuk pipi sebentar tadi, bagaimana beliau gagal untuk mematikan di dalam keadaan yang memerlukan pungutan mata ketika itu. Izwan, persoalan ini hanya boleh dijawab oleh Datuk Lee Chong Wei sendiri. Sebenarnya kita agak bertanya-tanya mengapa Datuk Lee Chong Wei agak menyimpan smash beliau itu. Dan sememangnya permainan Lindan juga pada hari ini, khususnya di peringkat akhir ini, begitu sempurna kalau kita perhatikan. Setiap bola yang dihantarkan ataupun setiap bulu tangkis yang dihantarkan oleh Lee Chong Wei pasti mampu dijawab oleh Lindan. Ini dia betapa puasnya beliau hari ini memenangi pingat emas bagi acara persoalan lelaki peringkat akhir Sukan Asia kali ini. Nampaknya kemarau 12 tahun China dapat dihapuskan malam ini, tetapi kemarau 40 tahun kita akan berterusan. Saya kira inilah kali terakhir, mungkin kali terakhir bagi Chong Wei dalam keadaan usia yang sudah pun meningkat untuk beraksi di pentas Sukan Asia ini. Dan kalau kita kira secara keseluruhan, memanglah beliau telah berusaha sekeras mungkin, tetapi apa daya, akhirnya kita pulang dengan perak sahaja. Dan kita juga harus mengucapkan tahniah buat Datuk Lee Chong Wei kerana apa yang dipamerkan hari ini nyata berbeza dengan apa yang dilakukan pada perlawanan akhir di peringkat ataupun pada Sukan Olimpik yang lalu. Dan yang dapat menyaksikan kita tunduk mudah ataupun Datuk Lee Chong Wei tunduk mudah. Tetapi kali ini semangat melawannya mengheret ke 3 game, menyaksikan segala-galanya telah dilakukan oleh Datuk Lee Chong Wei. Tetapi apakan daya, setakat itulah saja perjuangan kita. Mungkin boleh juga difikirkan tentang apa yang diperkatakan oleh Lindan, kena Lindan ini, kerana dia mengatakan tak payah saya menjadi nombor 1 dunia, tetapi cukup saya melengkapkan kejuaraan yang mana saya mahu. Contohnya malam ini, dia bukan berada di ranking yang pertama, tetapi akhirnya dia berjaya menundukkan Lee Chong Wei yang berada di persada antarabangsa ketika ini. Kalau dalam perkiraan saya pada ketika ini, setakat ini 47 gelaran telah dimiliki oleh Lindan, dan masuk malam ini bermakna 48 gelaran telah berjaya diraih oleh beliau, membuktikan bahawa beliau adalah segala-galanya, raja dalam sukan badminton ini, Dalan. 15 kemenangan Lindan, 7 kemenangan Chong Wei. Rekod setakat ini, saya kira anda pun telah letih melihat keadaan ini. Mungkin kita akan berundur di sini saja, insyaAllah. 4 tahun lagi kita berusaha keras. Kita mungkin akan menanti. Ketika itu kita akan hantar berlatih dengan Datuk Mismun. Kita akan menanti dan terus menanti. Tetapi terima kasih kepada anda kerana terus sabar menyaksikan aksi Datuk Lee Chong Wei sehinggalah tamat permainan ini. Kita jumpa lagi dan jumpa lagi. Bye.